Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid cikgu? Tahun 5 rajin. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, sentiasa bersama keluarga di rumah. Baik, dah bersedia dengan buku teks, modul PDPR dan juga alat tulis. Okey, cikgu harap semua murid dapat menyediakan ketiga-tiga yang cikgu sebut tadi. Okey, kalau dah bersedia, kalau dah ada semua alatan dan juga bahan yang akan kamu gunakan, kita teruskan dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita sama-sama menadahkan tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, sudah selesai sesi membaca doa belajar pada hari ini. Okey, cikgu harap semua murid dapat bersedia dari segi mental dan juga fizikal untuk kita meneruskan sesi PDPR kita. Bukan saja pada hari ini, pada hari-hari yang berikutnya. Baik, macam biasa, bahasa Melayu tahun 5, di sini segalanya bermula. Baik, cikgu rasa semua murid pun dah tahu apa tajuk yang kita nak belajar hari ini. Okey, bagi yang tak tahu lagi, okey, cikgu kongsikan sekarang. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah warga emasku terpelihara, sayangi warga emas dan duta kecil Malaysia. Okey, ini tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Dan standard pembelajarannya ialah yang pertama 2.3.1, membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, standardnya ialah 3.2.4, menulis teks prosa yang diimlakkan. Siapa tahu imlak tu apa? Ada yang jawab tu ke? Jadi kamu perlu menulis semula apa yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Okey? Boleh cikgu teruskan? Kalau boleh, cikgu teruskan dengan apa yang akan kamu perolehi hari ini, iaitu yang pertama, membaca karya sastra, pidato dan pantun dengan intonasi yang betul dan melengkapkan peta pokok dengan jawapan yang sesuai. Yang kedua, menulis ayat yang telah diimla oleh guru, cikgu lah, dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Kedua-dua ini akan kamu buat dalam modul PDPR Bahasa Melayu yang telah cikgu sediakan. Baik, boleh cikgu teruskan? Okey, kalau boleh, kita tengok apa perkongsian cikgu untuk kamu hari ini. Ini ialah penggunaan perkataan cacah marba. Okey, kalau kamu lihat perkongsian cikgu ini, ada satu perkataan cacah marba yang betul, ada satu perkataan cacah marba yang salah. Jadi yang betulnya ialah cacah marba, satu perkataan, dan yang salahnya ialah cacah merba. Jadi kalau ada daripada kamu nak gunakan cacah merba punya perkataan, pastikan bukan I tetapi A. Okey? Kata adjektif bercampur aduk dengan pelbagai unsur secara tidak teratur sehingga mewujudkan suasana atau keadaan yang kelam kabut, tidak keruan dan sebagainya. Ini maksud cacah marba. Okey, contoh kamu buat ayat tentang dari segi pakaian, cacah marba, campur kain, campur seluar, stoking dekat mana kan. Itu cacah marba. Ini daripada Kamus Dewan Perdana perkataan ini. Baik. Ini perkongsian cikgu untuk kamu hari ini. Baik, seterusnya kita masuk kepada tajuk yang pertama, warga emasku terpelihara,
dan sayangi warga emas. Ini dalam buku teks muka surat 110 dan juga 111. Okey, muka surat 110 itu ialah pidato. Okey, muka surat 111 itu ialah pantun. Okey, boleh? Jadi ini adalah persembahan berangkai. Okey, Tinesh dan Afifi telah menyampaikan persembahan berangkai. Okey, selepas Afifi buat persembahan pidato, Tinesh pula berpantun di pentas sekolah. Okey, kita ada kan pentas sekolah, pentas bicara ada kan? Di sinilah kita nak menunjuk ataupun kamu nak menunjukkan kemahiran yang kamu ada, yang kamu boleh bercakap di hadapan orang ramai mengenai pelbagai tajuk dan dengan pelbagai cara. Baik, kita teruskan dengan tajuk kita yang pertama ini. Okey, warga emasku terpelihara. Okey, ini muka surat 110. Okey. Tentang pidato yang telah disampaikan oleh Afifi. Okey, berkenaan dengan warga emas. Okey, siapa warga emas? Warga emas ni, okey betul ada yang jawab tu. Orang tua lah. Orang yang lebih berusia. Okey, contohnya datuk, nenek. Okey, biasanya datuk dengan nenek lah. Kalau yang ada moyang lagi tu, pun dikira sebagai warga emas. Okey, faham siapa itu warga emas. Okey, berumur 60 tahun ke atas. Kalau macam ibu dengan ayah kamu umur 40, umur 30 dan sebagainya, masih lagi dikira sebagai dewasa. Orang dewasa. Kalau warga emas ni mesti berumur 60 tahun ke atas. Okey, boleh? Cikgu boleh cikgu teruskan ataupun kamu nak baca? Okey, kalau nak baca, kita baca laju, sepintas laju sahaja untuk pidato yang telah disampaikan oleh Afifi ni. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu baca sekejap. Okey, baik. Cikgu rasa semua dah habis baca ataupun kamu lepas ni pun kamu boleh baca dalam buku teks kamu tu. Okey, cikgu teruskan. Dengan pantun pula, yang ini yang Tinesh yang baca. Okey, sayangi warga emas. Okey, cikgu bacakan pantun. Pohon bidara di tanah rata, di atas guni buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni warga penyayang. Okey, banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah beralah. Okey, muara langat nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara, negara sejahtera. Dan pantun yang terakhir, pucuk pegaga hijau di muara, dikutip saudara, makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Okey, ini pantun yang telah disampaikan oleh Tinesh, masih lagi berkenaan dengan warga emas. Kita kena sayang warga emas, kita kena bagi keperluan yang baik untuk warga emas, kan? Kita perlu sayang, kita beri keutamaan kepada warga emas. Okey? Boleh? Ini pidato dan juga pantun. Okey? Dan cikgu ada sedikit perkongsian maklumat berkenaan dengan warga emasku terpelihara. Iaitu yang pertama, pada setiap 1 Oktober setiap tahun telah diangkat ataupun telah diwujudkan hari warga emas, seperti hari kemerdekaan jugalah. Okey, kita sambut hari warga emas setiap 1 Oktober. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
dasar warga emas negara diwujudkan. Untuk apa ni? Untuk menjaga kebajikan warga emas dan juga untuk menyediakan perkhidmatan mesra kepada warga emas. Itu kenapa dasar warga emas ini diwujudkan. Okey, kita teruskan dengan maklumatnya yang lain, iaitu warga emas pun diberi bantuan keuangan. Diberi juga penubuhan pusat aktiviti warga emas. Okey. Ada diwujudkan unit penyayang warga emas. Dan pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan kepada warga emas. Okey, ada lagi. Seterusnya ialah layanan istimewa. Okey. Iaitu di klinik dan hospital. Dan juga semua warga emas mendapat potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Okey, contoh bas, teksi kan. Itu dapat separuh harga kepada warga emas. Ini maklumat-maklumat yang ada dalam pidato yang Afifi telah bacakan tadi. Okey, boleh? Okey, dah baca yang ini. Lepas itu, cikgu nak kamu lengkapkan peta pokok dengan maklumat yang betul. Okey. Okey. Peta pokoknya sama seperti yang cikgu tunjukkan kepada kamu, iaitu keistimewaan untuk warga emas, ada kebajikan, ada kemudahan awam, ada perubatan. Kalau kamu ingat tadi, maklumat yang telah cikgu sediakan itu ada berkenaan dengan kebajikan, ada berkenaan kemudahan awam dan juga ada kemudahan perubatan. Okey, jadi salin saja ataupun kamu nak cari sendiri pun boleh. Tapi mesti berpandukan kepada buku teks ya. Jangan tulis sendiri. Berpandukan buku teks muka surat 110 dan juga 111. Okey, dah habis untuk latihan yang pertama. Boleh? Boleh cikgu teruskan? Kalau boleh, kita teruskan dengan tajuk yang kedua, iaitu Duta Kecil Malaysia dalam buku teks muka surat 112. Okey. Siapa Duta Kecil Malaysia ni? Siapa tahu apa maksud Duta Kecil Malaysia ni? Okey, siapa yang tak tahu dan siapa yang nak tahu? Okey, kalau nak semua murid nak tahu Duta Kecil Malaysia ini, ini dalam buku teks ini dalam buku teks muka surat 112. Okey. Ini tentang Duta Kecil Malaysia. Okey. Okey, dah baca. Nanti kamu boleh baca dalam buku teks. Cikgu teruskan. Siapa Duta Kecil Malaysia? Okey. Iaitu individu yang dilantik sebagai wakil ke negara asing untuk memperkenalkan Malaysia. Itu Duta Kecil Malaysia. Ada lagi. Memainkan peranan bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia. Okey. Menjaga nama baik dan imej Malaysia. Ini fungsi dan peranan Duta Kecil Malaysia ya. Dan siapakah Duta Kecil Malaysia ni? Contohnya penuntut Malaysia yang belajar di luar negara, penyanyi dan pelakon, tukang masak, kan, chef Wan contohnya, kan, chef-chef yang terkenal di Malaysia membawa nama Malaysia ke serata dunia. Sama juga dengan penyanyi dan juga pelakon. Dan juga yang terakhir sekali adalah pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja, yang mewakili negara Malaysia di luar negara. Sebab itu, ada beberapa negara yang kita ada wakil Malaysia. Iaitu mereka bekerja di luar negara lah. Ini Duta Kecil Malaysia. Okey. Ini peranan dia, mengwar-warkan keunikan dan kejayaan Malaysia. Ini fungsi Duta Kecil Malaysia. Macam mana pula diorang nak mempromosikan Malaysia dengan cara apa? Iaitu dengan mengadakan brosur, risalah dan juga poster. Boleh juga mengiklankan warisan budaya negara. Boleh juga menceritakan tentang Malaysia kan. Apabila kita berada di luar negara, kita cerita tentang Malaysia. Oh, bagus Malaysia. Ada pelbagai kaum hidup dengan harmoni. Kita cerita tentang Malaysia. Baik, seterusnya
mengadakan pertunjukan atau persembahan seperti tarian, lakonan dan nyanyian di luar negara. Ini banyak kita buat apabila ada sesuatu persembahan, Malaysia akan menghantar wakil untuk nyanyian, tarian tradisional, lakonan dan sebagainya lah. Okey. Ini cara-cara kita nak mempromosikan Malaysia sebagai duta kecil. Okey. Mengadakan rumah terbuka ketika berada di luar negara dengan menyediakan makanan tradisional Malaysia. Okey. Di sini maknanya sambutan Hari Raya Aidilfitri kan kita buat macam rumah terbuka juga di Malaysia, tapi yang hadirnya mungkin ada yang hadir itu kalangannya ialah orang luar negara. Jadi kita sediakanlah makanan-makanan tradisional kan. Apa contoh makanan tradisional? Ada yang jawab tu lemang, nasi impit, rendang ayam, daging dan sebagainya. Itu kita buat bagaimana duta kecil ini mempromosikan Malaysia. Okey. Dan tugasan untuk latihan kedua ini, kalau kamu lihat dalam modul tu, tuliskan semula ayat dalam perenggan yang telah diimlakkan oleh guru. Cikgu dah sediakan ayat dua perenggan ayat dalam perenggan tu ada dua. Jadi cikgu nak kamu salin semula pada tempat kosong yang telah cikgu sediakan tu. Kenapa cikgu terbalikkan? Supaya kamu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu nak menyalin petikan yang telah cikgu sediakan tu. Okey, petikannya macam ni. Kedudukannya terbalik, betul? Saja cikgu bagi terbalik supaya cikgu nak kamu mencari jalan penyelesaiannya. Okey, ini pun berkenaan dengan duta kecil Malaysia. Okey, boleh buat. Cikgu harap semua murid boleh melakukan kedua-dua latihan ini. Satu tadi peta pokok dan yang kedua ni mengimlakkan petikan yang telah cikgu sediakan. Okey, terima kasih kepada murid-murid cikgu kerana dari awal tadi sehinggalah akhir kamu menonton video cikgu. Okey, terima kasih juga kepada mak ayah kamu kerana telah bersungguh-sungguh telah menjaga kamu, telah menyediakan pelbagai peralatan untuk kamu meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah. Okey. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan latihan ini dalam modul PDPR yang telah cikgu sediakan. Okey, jadi murid-murid, siapkan kedua-dua latihan ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi PDPR kita pada hari yang berikutnya. Jika ada apa-apa masalah, murid boleh personal WhatsApp pada cikgu mesej personal pada cikgu. Baik. Sedikit peringatan, jagalah kebersihan diri, jaga kesihatan diri, jagalah SOP untuk kita menangani COVID-19 ini. Okey. Dan juga cikgu berharap kita akan dapat berjumpa nanti di sekolah untuk kita meneruskan pembelajaran secara bersemuka semula. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dahulu video cikgu pada kali ini. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan yang latihan tadi. Okey. Cikgu rasa cikgu tamatkan video PDPR kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.